Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita masuk kepada bab yang baru, iaitu babu syurutis salati, bab syarat-syarat salat. Bab syurut adalah jamak kepada syarut, iaitu syarat. Orang kita kata syarat, sebenarnya dia dengan asal perkataan Arab dengan ta, syarut, syurut. Syarut ni maksudnya adalah asal tanda, alamat. Sebab itu ada bab kita sebut asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat. Dan Quran kata faqad jaa asyratuha, telah datanglah tanda-tandanya, alamat-alamatnya. Syurut salat yakni, kalau dengan bahasa salah, alamat-alamat salat, tapi maksudnya syarat-syarat salat. Apa maksud syarat ni? Syarat tu apa? Syarat semayang, syarat sah semayang. Kita kata, kita mengaji dalam fiqh ada bab syarat sah salat. Apa syarat sah salat? Syarat tu apa? Apa beza syarat? Apa beza rukun? Kita sebut syarat, kita juga sebut rukun. Ahli usul, yakni ahli usul fiqh, mereka kata syarat itu ma yalzamu min adamihi al-adamu wa la yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li dzatihi. Siapa yang ada sebahagian kitab dan berbagai, ini tarif yang klasik sikit. Tarikh ahli usul fiqh moden ini, macam Syekh Abdul Karim Zaidan, Dr. Abdul Karim Zaidan dan seumpamanya, dia modernkan sikit bunyi dia tu, tapi hak ni tarikh secara klasik. Klasik dia kata ma yalzamu min wujudihi ma yalzamu min adamihi al-adamu. Apa yang mengilzamkan, menjadikan, menyebabkan, menetapkan min adamihi al-adamu, maksudnya yakni ma yalzamul adamu min adami, benda yang akan menetapkan, benda yang menetapkan kalau tak ada dia maka tak ada benda tu. Kalau tak ada, tidak wujud. Kalau ia tidak wujud, maka tidak wujudlah perkara yang kita nak buat tu, maksudnya tak sah. Wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun, tapi tak semestinya dengan wujudnya itu menetapkan mesti wujud atau mesti tidak wujud. Maksud kita faham li zati. Apa maksud mereka? Maksud mereka ialah perkara yang mana kalau hal itu tak ada, benda tu tak boleh berlaku. Contohnya apa? Syarat nak sembahyang kena ada wuduk. Kalau tak ada wuduk, tak ada salat. Yang ini tidak sah salat. Tapi dia kata tak semestinya kalau dia tu ada, mesti ada benda tu. Misalnya kalau seorang tu ada wuduk, tak semesti dia salat. Mungkin dia ambil wuduk untuk dia buat apa? Baca Quran. Mungkin dia ambil wuduk, dia nak tidur.
Jadi syarat ni kata dia, bila tak ada benda ni, benda yang nak dibuat tu tak boleh ada. Solat tak boleh ada. Tutup aurat umpamanya, tak ada tutup aurat, sembahyang tak sah. Tapi kalau orang tu tutup aurat, tak semesti dia bertujuan nak sembahyang, mungkin dia tujuan nak keluar rumah. Dan mungkin juga dia nak sembahyang. Tuan-tuan faham maksud? Dia kalau tak ada, sembahyang tak sah. Dia kalau ada, tak semestinya orang sembahyang. Macam itulah dalam nak tatbik hak yang ni. Apa beza syarat dengan rukun? Syarat ni dia di luar daripada sesuatu, dia di luar daripada solat, dia sebelum sembahyang. Macam wudu sebelum sembahyang. Apa lagi? Tutup aurat sebelum sembahyang. Menghadap kiblat sebelum kita nak salat, kita menghadap kiblat tu baru kita salat. Rukun dia di dalam benda tu sendiri. Rokok dia dalam salat, dia daripada mahiyah itu sendiri. Sembahyang tu tak ada rukun, tak cukup rukun, tak sah. Tapi rukun dia benda yang duduk dalam salat tu sendiri. Rokok, sujud, i'tidal, baca Fatihah, itu di dalam salat. Syarat sebelum salat, wudu, tutup aurat, menghadap kiblat. Kalau ada, kalau tak ada, tak sah. Kalau ada, bukan semestinya kena, ataupun bukan semestinya orang buat hal itu. Tak ada wudu, tak sah salat. Ada wudu, belum tentu kerana nak salat. Tutup aurat, tak sah salat. Kalau tutup aurat, bukan semestinya nak salat. Itulah yang dimaksudkan dengan yang dikatakan syarat salat. Salat, dan kita akan bahas hadis-hadis dalam masalah ni. Wa an Ali bin Talq radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa ahadukum fi salati falyansarif wal yatawadda wal yu'id as-salata rawahu al-khamsatu wa sahih Ibn Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, riwayat Tirmizi, An-Nasai, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Ibn Majah. Kata dia, siapa nyala bakhur? Tolong tutup bakhur. Ada bakhur? Idza fasa ahadukum, Ali bin Talq. Ali bin Talq ni bin Munzir bin Qais, sahabat, dia tak banyak riwayat dia, sehingga berbincang para penterjemah rawi ni tentang sahabat ni. Siapa dia? Dia ni yang asal dia hidup di Yamamah, cumanya dia lahu suhbah, yakni dia memang sahabat, tidak ada masalah di situ. Kerana ahli kitab-kitab Ma'rifatus Sahabah, Usudul Ghabah, Al-Isabah, ni kitab-kitab yang khas yang ditulis oleh para ulama di dalam nak menentukan orang tu sahabat ke tak. Jadi dia termasuk di kalangan sahabat. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fasa ahadukum fi shalah, apabila, kitab tuan-tuan terjemah apa? Buang angin terjemah. Arab ni dia ada banyak, nanti bab buang angin ni pun banyak istilah dah. Dia bezakan berdasarkan kepada bunyi, berdasarkan kepada Arab banyak. Tapi bukan masa kita nak bahas tu lah. Okey. Fasa ni macam dia buang angin yang perlahan, asal dalam bahasa Arab ni. Apabila seorang kamu buang angin,
di dalam salat, falyansarif, maka hendaklah dia yansarif. Apa dia? Beredar, yakni keluar daripada salat. Wal yatawadda, dan dia hendaklah berwudu. Wal yu'iddis salata, dan dia hendaklah mengulangi salatnya. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, apabila satu orang buang angin ni maksud dia kena confirm dululah, kata dia buang angin, kita kena sambung, kita kena campur, kita kena gabung, ataupun kita kena ada dalam ingatan kita hadis yang kita baca yang dahulu. Nabi SAW sebut, idza wajada ahadukum fi batnihi syai' fa ashkala alaihi akhraja minhu am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Apabila satu orang kamu mendapati dalam perutnya sesuatu, dia tak pasti keluar angin ke tak keluar angin, fala yakhrujanna minal masjid, jangan dia keluar daripada masjid, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sehingga dia mendengar suara atau dia bau. Maksudnya kalau dia duk rasa keluar angin, tak keluar angin ni, kira keluar ke tak? Kira tak. Di atas kaedah-kaedah yang telah kita sebut dahulu, iaitu yakin tidak dihilangkan dengan syak. Yakin tidak dihilangkan dengan syak. Sesuatu yang yakin tidak boleh dibatalkan oleh syak. Wuduk sah secara yakin. Kalau kita syak batal ke tak batal, bina atas yakin, iaitu telah berwuduk tadi, wuduk itu sah sehingga dapat datang keyakinan yang sama membatalkan keyakinan yang awal. Macam tu juga untuk yang ikuti itu, yang baru sama juga macam kita tak berwuduk lagi. Kita tak berwuduk lagi, kita masuk bilik air, mandi apa semua, kita keluar, kemudian kita syak kita tadi berwuduk ke ataupun tidak. Jadi kita kira ada wuduk ke tak? Tidak ada. Sebab yang yakinnya tadi tidak berwuduk. Syak saja kemungkinan tadi masa kita mandi mungkin kita ambil wuduk. Jadi yakin tadi tak wuduk, tidak boleh dibatalkan dengan syak kemungkinan aku wuduk tadi. Sebaliknya, jika kita dah berwuduk, lepas tu timbul syak, batal ke tak? Batal tu syak tidak boleh membatalkan yakin. Faham kan? Yang ni kita dah ulang kali yang ke 1678 kali. Ada orang tanya saya satu soalan. Soalan tu saya dah jawab dah. Tapi tak apalah dia tanya. Tapi saya sebelum nak jawab tu, saya kata saya jawab banyak kali dah. Tuanku Raja Muda kata kat saya, yang tu Tan Sri Datuk Nur Hisham tak pernah kata. Maksudnya dia kata, Datuk Nur Hisham ni, Tan Sri Datuk Nur Hisham ni, setiap hari orang tanya dia kena soalan yang sama, wartawan tanya, tetap dia sabar menjawab. Kita tengok kemarin tanya dah, tapi tanya lagi, dia tetap jawab. Itu dia sabarlah sebagai seorang yang menerangkan tu. Okey, maksud saya kita dah terang banyak kali. Yang mengaji sebahagiannya sambil lena pun boleh ingat dah. Nabi SAW dalam hadis ni kata, apabila satu orang buang angin, dia hendaklah beredar di salat. Tapi dia jangan beredar lagi, terasa buang angin beredar, dia tak boleh. Dia kena gabung dengan hadis yang hari tu, bila dia confirm dia buang angin. Oleh kerana nak confirm tu macam mana, dia tahulah, dia confirm diri dia. Tapi Nabi buatlah satu perkataan ni, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sehingga dia dengar suara, dia dengar bunyi, ataupun dia dapati bau. Kira tu dahsyat betul ya. Dia dahsyat betul lah. Tapi taklah maksud literal begitu. Kalau kita confirm je, kita pun beredar daripada salat. Kalau tak confirm, jangan beredar. Supaya hadis ni jangan dipaham hadis ni saja, kena gabung. Okey. Wal yatawadda,
Wal yu'idis salata, hendaklah dia berwuduk dan dia mengulangi salatnya. Tuan-tuan hari ni dah lama mengaji semayang ni daripada kecil. Saya nak kena bagi tuan-tuan punya gambaran untuk faham bagaimana sahabat belajar solat. Sahabat ni, solat ni asal tak ada. Bukan kot sahabat membesar duk pergi masjid tengok orang duk semayang. Ini kemungkinan berlaku kepada sahabat-sahabat yang kecil-kecil. Macam Ibnu Abbas macam kecil-kecil, tak apalah. Itu pun dia tak sempat lama dengan Nabi SAW. Adapun sahabat ni, mereka sudah dewasa. Baru mereka masuk Islam dengan Nabi, baru tengok semayang. Macam saudara-saudara kita yang baru masuk Islam. Macam itulah. Jadi benda ni, bukan semua benda dia boleh tahu. Sebab itu kita akan baca dalam hadis, masa awal mereka semayang, mereka bersembang, kawan tu bersin, mereka jawab, mereka tengok. Sebab benda ni baru. Mai semayang di masjid, Nabi membetulkan satu demi satu. Jangan kita duduk heran, oh sahabat kita lagi pandai. Kita tak lagi pandai. Sahabat mereka, Nabi mula ajar salat kepada mereka. Jadi Nabi kata, kemungkinan mereka akan sangka kalau kita batal, sehari kita keluar, kita ambil wuduk, kita sambunglah balik. Dan ada sebahagian yang berpendapat begitu, dan ada riwayat yang demikian dalam hadis ni yang dianggap oleh ulama tidak lebih kuat daripada hadis ni. Bina balik atas yang lepas. Kalau dia batal tang 2 rakaat tadi, dia keluar tambah lagi 2, ambil wuduk tambah lagi 2. Tapi hadis ni kata wal yatawadda wa yu'idis salata, dan ulangi sembahyang. Maksudnya kena ulangi salat balik daripada mula. Oleh kerana salat itu muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bi taslim. Mula dengan takbir dan tamat dengan salam. Artinya kalau dia batal di mana-mana saja, walaupun hampir pada penghujung salat, sebelum dia memberi salam, dia kena salat balik. Empat lah, dia terugi tadi aku buat. Ada orang dia fikir tu kan, lo rugi tadi aku sembahyang 4. Sebenarnya dari segi rugi tak rugi. Ada pahala tak yang dia sembahyang tadi? Ada. Cuma dari segi sah, untuk dijadikan sah yang mana terlepas dia daripada tanggungjawab fardu zuhur umpamanya, tidak sah. Tapi yang tadi dia baca bismillah, dia baca Fatihah, dia rokok, dia sujud, ada nilai tak di sisi Allah? Ada nilai di sisi Allah. Jangan kita kata rugi saja tadi 4 rakaat tu. Ini bukan cerita pergi bayar duit tak kira, bukan bayar duit tak tulis. Ini agama. Allah tetap kira dah, cumanya dari segi hukum yang mensyaratkan supaya seorang menunaikan fardu zuhur, fardu itu tak tertunai sehingga dia berada dalam keadaan berwuduk daripada awal solat sehingga akhir. Pahala ada. Sebab tu saya bila kita mengajar kuliah ni, kita kena bagi kefahaman yang betul. Setengah orang tu dia faham dia tak betul, dia rasa dia rugi. Dia tadi 4 rakaat sembahyang saja, dekat-dekat nak ujung dah pula tu. Dia tak sembahyang saja, dia dapat pahala. Cumanya dia tidak dianggap sah untuk melepaskan tanggungjawab fardu itu. Okey. Hadis ni para ulama sepakat, keluarnya angin batal wudu. Bila batal wudu, batalnya salat. Bila batal wudu, batalnya salat. Okey. Apabila batalnya salat, seorang itu hendaklah mengulangi semula salatnya.
Kalau sekiranya satu orang solat, Nabi kata hendaklah dia falyansarif, tinggalkan semayang. Semayang 2 rakaat, insya batal. Nak keluar malu, duk tak apa aku semayang pergi ya, pergi perhabis lagi semayang lain. Haram solat dalam keadaan tidak ada wuduk. Haram solat dalam keadaan dia nak keluar, dia boleh pekuk hidung dia, kata dia berdarah hidung ke apa, tak apa. Tapi untuk nak mengelak orang sangka dia buang angin, tak apa. Tapi dia tak boleh solat di dalam keadaan dia tidak ada wuduk. Walaupun dia kisah pergerakannya, tak boleh. Dia hendaklah keluar dan kemudian hendaklah dia mengambil wuduk dan bersolat semula. Hadis ni bagi syarat apa? Syarat sah solat mesti apa? Berwuduk. Melainkan hal-hal yang berlaku lah, dia dah tak ada wuduk disebabkan kerana tak ada air, dia tayamum dan semua itu. Tapi syaratnya hendaklah berwuduk. Dan tayamum juga dia batal juga. Kalau dia buang angin, dia tayamum semula. Hadis yang berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salata haidin illa bi khimar. Rawahul khamsah illa an-Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh semua imam hadis yang 6 tu, yang 5 tu kecuali al-Imam An-Nasa'i. Okey. Daripada Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalu Allahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat orang haid, perempuan yang haid. Dia tak ada haidatun. Pasal yang haid ni perempuan saja, lelaki tak haid. Walaupun dia pakai bedak, dia bubuh cincin, dia bubuh anting-anting di telinga dia, bubuh gincu ke, tetap dia tak haid. Walaupun dia pakai tudung ke, dia tetap tak haid. Kerana haid ni perempuan saja. Allah Ta'ala tak terima salat wanita yang haid melainkan bi khimar, melainkan dengan, ditulis apa situ? Ditulis apa? Tudung. Kerudung. Bahasa Indonesia orang. Kerudung ni tutup kepala lah. Sebab itu kita panggil arak tu khamar. Khamar sebab dia menutup akal. Khamar. Khimar benda yang tutup. Yakni dia menutup, dia tutup kepala dia. Nabi kata tidak diterima salat wanita melainkan dengan dia menutup kepala. Masih kena pakai tudung lah. Walaupun dia duduk seorang-seorang dia, maka dia tidak boleh salat melainkan dengan dia menutup kepala dia. Seorang-seorang dia sembahyang, dia kata bukan dah siapa tengok. Tetap dia hendaklah ketika salat dia menutup kepala dia, ni dia tutup, melainkan muka dan tapak tangan. Para ulama secara umumnya menyatakan aurat lelaki ni dalam solat, di luar solat sama. Cuma di kalangan mereka menyatakan aurat perempuan ni dalam solat, luar solat ada sikit beza bagi mazhab tertentu. Dia panggil auratus salah dan auratul nazar. Aurat semayang dan aurat tengok. Ini khususnya bagi mazhab ataupun ulama yang mewajibkan wanita menutup muka. Maka kata dalam solat memang tak tutup muka,
tapi luar solat hendaklah menutup muka. Pakai niqab lah, naklah pakai niqab. Itu mereka bezakan. Namun begitu, argumen mereka itu mungkin pada solat boleh, kerana mungkin wanita tu solat bersendirian atau bersama dengan wanita. Tetapi bagaimana argumen itu nak ditegakkan? Kerana wanita tidak boleh menutup muka dia, seperti mana Nabi SAW melarang ketika tawaf. Sedangkan tawaf ada orang lelaki. Maka argumen mewajibkan wanita menutup muka ataupun memakai niqab ialah argumen yang lemah dari segi pendalilan. Ada qaul ulama, tapi ia adalah pendapat yang lemah. Sebelum saya nak bahas itu, saya nak sebut hal ni sikit. Saya sebut banyak kali dah. Sebab itu para ulama apabila membahaskan firman Allah, illa ma zahara minha, melainkan apa yang zahir daripadanya, Ibnu Abbas umpamanya dia menukilkan bahawasanya ini termasuk khidabul kaf wal khatim. Ni apa ni? Hak dia pada lukis di tangan ni, bang. Dia bubuh inai di tangan tu dengan cincin dia boleh. Sebahagian mereka, Ibnu Abbas juga qauli illa ma zahara minha, tutup melainkan apa yang zahir saja. Maksud ayat Quran itu ialah wajhuha wa kaffaha wal khatam, iaitu muka perempuan dan kedua tangan dia dan cincinnya. Dan ada di kalangan para ulama yang pergi kepada agak yang lebih sikit, tapi kaul ini tidak agak asing sehingga membenarkan sehingga ke pangkal leher. Tapi ini kaul yang agak jauh, iaitu dia namakan dengan sughratun nahr, sehingga ke pangkal leher. Tapi secara umumnya majoriti para ulama menyatakan muka dan tapak tangan wanita boleh dibuka. Dan dalam hadis ni pun Nabi SAW menyuruh wanita buka apa? Menutup kepala. Dia tidak suruh menutup wajah. Kalau tidak, kalau wajah tutup, naklah dia kata tutup. Dan tantaqiba, dia hendaklah tantaqib, dia hendaklah dia berpurdah, dia tak kata. Dan saya selalu baca kepada tuan-tuan hadis Nabi SAW di mana bila wanita lalu, Rasulullah SAW tengok satu wanita, summa dakhal, dia kata summa fadakhala summa kharat, wa qad ightasal. Nabi bila tengok perempuan lalu, Nabi masuklah rumah dia, sahabat tengok dia dah mandi. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, akana syait, wahai Rasulullah, adakah berlaku sesuatu? Nabi kata, marrat bi fulana fa waqa'a fi qalbi syahwatun nisa. Telah berjalan, telah lalu tadi satu orang perempuan, telah timbul di dalam hatiku syahwat kepada wanita. Nabi kata, fa ataitu ba'da azwaji fa asabtuha. Aku mendatangi sebahagian isteriku dan aku menggaulinya, yakni menyetubuhinya. Fakadzalika faf'alu, yang demikian itu kamu lakukan. Kata Nabi, fa innahu min amathili a'malikum ityanu al-halali, kerana di antara amalan kamu yang baik, kamu mendatangkan yang halal. Ada orang mungkin timbul soalan dalam hadis ni, macam mana Nabi tengok perempuan timbul syahwat? Kerana Nabi lelaki. Bila dia lelaki, dia tengok perempuan, dia ada syahwat, dia datangi siapa? Datangi isteri. Kalau orang lelaki tengok orang perempuan tak rasa apa, tu berpenyakit. Kita risau tu, yang tu takut jalan jadi lembut pinggang. Kan? Sebab tu orang lelaki tengok orang perempuan, dia adalah perasaan sebagai orang lelaki, kerana innama ana bashar, Nabi manusia. Sebab tu kita boleh, tapi Nabi kata kerana yang fakadzalika fa'alu, demikian itu kamu lakukan.
fa inna min amathili a'malikum, kerana daripada amalan kamu yang baik itu itiyanul halal, kamu mendatangi yang halal. Jadi kita pergi ke jalan, tengok berkenan kat orang perempuan, balik datangi isteri kita lah. Nabi kata sunnah kan. Melainkan balik rumah isteri kita pun lagi menakutkan, susah. Yang tu kena fikir lain. Okey, hadis ni menunjukkan macam saya sebut, wajah wanita tidak tutup ke tidak, macam mana Nabi nak tengok muka dia. Banyaklah hadis-hadis yang menunjukkan wanita datang kepada Nabi tak tutup. Hatta masa haji imra'ah min Khash'am tu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya Nabi, dan Nabi masa tu Fadl bin Abbas radif Nabi, sepupu Nabi, naik di belakang kenderaan sama Nabi. Dia tanya, dia kata dalam hadis kata, wa kanat imra'atan hasna, perempuan cantik dia ni. Rawi riwayatkan perempuan cantik. Dia tanya Nabi, pada Fadl yang zuru ilaiha wa tanzuru ilaiha, Fadl duk tengok dia cantik. Nabi pegang kepala Fadl, Nabi pusing kepala Fadl. Pasal duk tengok sangat. Tapi menunjukkan perempuan itu cantik. Dia beritahu tengok cantik. Nabi tak kata tengok hang ni cantik sangat, sampai sepupu aku Fadl ni pun duk tengok sangat, balik pergi pakai purdah lah. Nabi tak kata. Nak pakai tak apa. Tapi hadis ni menyebabkan majoriti para ulama kata tak wajib pakai purdah, kerana Nabi tak memberikan arahan kepada wanita yang cantik itu untuk memakai purdah. Bahkan ada riwayat walaupun tidak begitu kuat, dia menyatakan tas'alina an ibniki wa anti muntaqibah, kamu datang nak tanya anak kamu sedangkan kamu ni berpurdah. Dia riwayat Abu Dawud, dia dhaif sikit, tapi dan banyak lagi. Imra'atun muntaqibatun, wanita yang berpurdah itu datang. Menunjukkan apa? Ada orang berpurdah pada zaman Nabi, tapi jarang-jarang lah. Sebab kalau tidak, kalau semua wanita berpurdah, apa nak sebut wanita berpurdah? Faham maksud saya? Kalau kita semua wanita tu sama, kan, kita tak sebut lah. Tapi kalau dia lain sikit tu yang kita sebut. Jadi dia sebut. Dan dalam riwayat-riwayat yang lain, hatta wanita yang datang dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bangkit, ya Rasulullah, jitu li ahabalaka nafsi. Di Bukhari, wahai Rasulullah, aku datang untuk memberikan diriku padamu. Untuk dia nak ke Nabi. Nabi SAW tengok dia. Fanazara ilaiha Rasulullah, Nabi tengok dia. Kemudian Nabi tunduk, maksudnya Nabi tak nak. Lepas tu orang lain bangun, kata Rasulullah tak nak kahwinkan aku dengan dia, kalau engkau tak nak. Kemudian Nabi suruh dia pergi cari apa yang cincin. Tapi yang pentingnya dia datang, Nabi tengok di dalam majlis, menunjukkan wanita tidak berpurdah. Banyak lagi lah. Demikian juga apa nama Subay'ah ni, dia dulu duduk di bawah sebagai isteri Sa'ad bin Khawlah. Dia mengandung. Bila dia mengandung, dia lahirkan anak. Bila dia lahirkan anak, timbul masa tu iddah dia ni, lahirkan anak kan, iddah kena tunggu 4 bulan 10 hari. Iddah ni sebenarnya yang paling pendek lah. Ada sahabat yang pergi bantah, dia pergi jumpa Nabi. Nabi kata bila dia dah salin, habislah, dia boleh kahwin lah. Kenapa sahabat tu bantah? Sahabat tu tengok dia, sahabat tu, malaki mutajammilah, la'allaki tarjina nikah. Pasal apa yang hadap bersolek cantik ni, nak kahwin pun. Artinya Subay'ah dia bersolek.
Lepas tu dia kata, ma anti bin nakih hatta tamurri alaiki arba'ata ashur wa ashra. Kamu tak boleh kahwin sampai 4 bulan 10 hari. Tapi saya nak ceritanya, dia kanat tatajammal lil khuta. Dia itu dia make up diri dia untuk orang Pinang dia. Maksud dia cantik lah cara zaman tu lah. Dia pakai bedak lah apa. Dia wanita boleh pakai bedak, boleh pakai celak. Taklah sampai muka merah nak jadi macam apa. Yang apa tu kadang-kadang orang perempuan pakai. Sebab tu orang perempuan dia make up tu terlebih. Bila masa dia make up dia gunakan gambar muka dia untuk scan dia punya handphone dia tu. Itu malam tak boleh scan lah muka orang lain dah. Muka dia dah lain kan, dia basuh make up dia semua, tak jadilah. Hadis ni Subai'ah ni menunjukkan Subai'ah ni dia mutajammil, dia mencantikkan diri dia. Kalau dia pakai purda, tentulah sahabat lain tak nampak dah. Itu saya nak ceritanya. Tapi tak apalah. Hadis-hadis ni bukan kata habis tu salah orang perempuan pakai purda, tak salah dia pakai purda. Ada qaul para ulama pakai purda. Hak saya sebut ni alasan-alasan ulama yang menyatakan tidak wajib memakai purda. Siapa nak pakai purda tak apa. Itu juga qaul, termasuk qaul Ibn Qayyim, ulama-ulama Saudi, qaul mereka seperti itu. Hadis ni menyatakan wanita yang haid tidak boleh salat melainkan dalam keadaan apa? Hendaklah menutup auratnya, iaitu dalam hal ni hendaklah menutup kepalanya walaupun dia itu seorang. Dan haid yang dimaksudkan ni bukan semestinya datang haid, tapi datang tanda-tanda baligh. Seperti tumbuhnya bulu ari-ari pada kemaluannya, maka dengan itu maka dia adalah wanita yang telah baligh. Maka bila dia salat kena tutup kepala walaupun haid belum datang. Walaupun haid belum datang. Hadis ni juga boleh memberikan faham kepada kita bahawasanya kalau wanita itu belum haid, katalah umur 10 tahun, 11 tahun anak kita, dia semayang tak pakai tudung, dilarang dalam hadis tak? Tak dilarang. Pasal hadis ni kata apa dia? La yaqbalullahu salata haid illa bi khimar. Allah Ta'ala tak terima semayang wanita yang haid melainkan dengan bertudung. Kalau dia belum haid, tuntutan ni tak kuat pada dia. Artinya kalau budak-budak kita tu dia semayang dengan mak dia, perempuan tu umur dah 7-8 tahun, main masuk waktu semayang 8 tahun dia semayang dengan mak dia, dia tak pakai tudung. Hadis ni dia tak termasuk, dia belum haid. Tapi kita tu suruh dia pakai tu sebagai latihan lah, kita latih dia. Tapi dari segi nas hadis tidak ada larangan untuk dia, tidak ada larangan untuk dia, kerana Nabi SAW menyebut bahawasanya bagi wanita yang haid. Ini adalah dua hadis Nabi SAW. Hadis yang kedua ini dimasukkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bahawasanya syarat sah salat lagi tadi wudu, yang kedua hendaklah menutup aurat. Hendaklah menutup aurat. Tak tutup aurat tak sah, melainkan dia tutup aurat dia tersingkap dan kemudian dia menutupnya kembali, maka itu tidak mengapa. Di kalangan mazhab ada yang membezakan antara aurat mughallazah dan aurat mukhaffafah, aurat yang berat dan aurat yang ringan. Dia kata aurat yang berat tu lebih khususnya dalam mazhab Hanbali, aurat yang berat tu antara pusat dengan lutut bagi wanita. Kata dia kalau yang tu tersingkap tak boleh. Itu pandangan mereka lah. Yang ringan ni selain daripada itu kalau tersingkap tak apa. Maksud tersingkap, lepas tu dia tutup balik.
Kita tengah-tengah semayang umpamanya, wanita tengah semayang, angin mari, terangkat tudung dia, nampaklah rambut dia. Kemudian dia tarik balik tudung dia, tidak mengapa untuk dia terus menunaikan salatnya. Ini dua hadis, dan insya-Allah kita akan baca hadis yang lain untuk kita menjawab soalan-soalan. Ada soalan? Habis masa. Azan no? Alhamdulillah. Kita jawab beberapa soalan. Apa hukumnya seorang isteri yang suka minta cerai daripada suaminya setiap kali berlaku pertelingkahan cara lisan, sama ada pertelingkahan itu kecil atau besar? Pertama, soalan-soalan ini susah kita nak jawab.
kalau orang faham pada sudut masing-masing, melainkan dia kena faham secara meluas apa yang kita nak maksudkan. Pertama, dalam Islam ni memang ada peruntukan talak. Dia tak ada kahwin forever, tak boleh bercerai, tak ada. Tetapi dia tak ada kahwin kontrak, mut'ah seperti itu sudah dibatalkan. Dia kahwin, asasnya kahwin sampai bila-bila lah. Tapi oleh kerana Allah tahu manusia ni kadang-kadang dia akan ada masalah. Bila dia ada masalah, dia ada kehendak nak cerai. Allah pun tak bagi kuasa cerai duduk di tangan isteri. Dia duduk di tangan suami. Sebab itu adalah lebih adil, kerana suami yang bayar mahar, suami yang protect isteri, dan suami juga yang cari rezeki, cari nafkah. Sekiranya suami ni boleh dia diceraikan, balik-balik main rumah, bawa balik kan, abang jangan naik lah, saya cerai abang. Kalut kita kan, maka kuasa ni duduk di tangan suami, kerana dia lebih rasional. Bukan kata perempuan tidak rasional, rasional juga, tapi mungkin ada emosi dia. Ustaz Hafiz ni tahulah, dia duk jaga bab ni, orang perempuan ni. Bukan kata perempuan, kadang-kadang dia emosi. Mungkin kalau dia marah, dia mungkin talak suami dia sehari 6 kali. Pagi masa nak pergi kerja, tengkang, talak dah sekali, balik. Sebab salah satu lagi, bukan soal emosi saja, tetapi soal di mana beban tak ada kat dia. Misalnya, kalaulah kuasa talak ada di tangan perempuan, nafkah kewajipan siapa? Suami. Dia kahwin dengan satu orang suami itu, dia dah tengok kenal dengan orang lelaki lain pula, dia kata aku ingat nak talak suami aku lah. Anak-anak tak apa, dia kena belah. Bila talak pun tanggungjawab bapak dia. Dia talak, dia pergi menikah dengan orang lain pula. Pasal dia, mungkin ada orang yang cinta dia betul, tidak ada masalah, tapi bila dia tidak ada risiko, begitulah akan jadinya. Maka syarak jadikan kuasa talak berada di tangan siapa? Suami. Pasal suami ni bila dia nak talak, dia ada risiko. Anak dia nak kena tanggung kalau ada anak. Lepas tu dia nak kena bayar itu, bayar ini, dia ada risiko. Kalau kita dapat isteri yang memang tak cocok dengan kita, tak boleh nak pi dia ni. Saya falsafah saya mudah, orang mungkin siapa tak setuju tak apa, tapi kita ni hidup singkat, tak ada masa kita kena nak berkelahi kerana satu perempuan, kerana satu lelaki ni. Sampai 20 tahun duduk di dalam bahasa sastranya, dalam neraka dunia ni, buat apa? Sebab itu maka kalau sekiranya lelaki tu rasa isteri tu tak boleh dah dengan dia, hari-hari perempuan ni asyik duk tengkak, dia nak semayang pun tak khusyuk, nak apa pun tak, nak buat kerja tak boleh, eloklah kuasa di tangan dia, dia lepaskan. Kenapa dia nak jadi bala dalam diri dia? Kerana ada perempuan yang mungkin tak boleh lah dengan kita, ataupun melainkan kita fikir boleh tarbiyah lagi, boleh didik lagi. Memang aku nak asuh dia ni memang kepala angin, bila dia marah angin dia mai, lepas pada ni dia elok balik. Itu di atas hikmah lelaki masing-masing. Tapi kalaulah kuasa talak ini mutlak di tangan lelaki, langsung perempuan yang dikahwini ni tak boleh keluar daripada rumah tangga, susah juga perempuan. Kalau kena lelaki kepala angin, jenis tumbuk, dia tampak, jenis maki dia, jenis macam-macam yang dia tak boleh bahagia, takkanlah dia nak tunggu situ sehingga duk pujuk abang, talaklah saya, talaklah saya. Dia tak mau aku talak hang, so aku nak kena, ataupun saja aku tak mau talak hang, tapi aku tak mau bertanggungjawab. Susah.
maka syarak bagi peruntukan-peruntukan yang lain untuk wanita itu menuntut perpisahan perkahwinan melalui mahkamah. Yang wanita kena tahu ada bab fasakh, ada bab dia boleh firakkan perkahwinan, ada bab khulu'. Seperti mana isteri Thabit bin Qais dalam riwayat Bukhari yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, Thabit bin Qais la a'tibu alaihi khuluquhu fi khuluqin wala dinin." Ya Rasulullah, aku Thabit ni tak petikailah akhlak ke agama dia, aku tak petikai. Walakinni akrahul kufra fil Islam, tapi aku benci kufur dalam Islam, yakni buat perangai orang kafir. Aku tak boleh dah dengan dia ni. Ada orang dia tak boleh dah, kan? Saya pernah buat banyak contoh, dia tak boleh. Mungkin dia tak, kau ni kadang-kadang dia masalah kufur juga. Dia ni macam ni punya cara fikir, dia ni macam ni, dia tak kena angin tu. Duk try tak boleh. Satu parti A, satu parti B, tiap-tiap hari duk berkempen lah, pening, nasi tak masak, apa tak masak. Satu sokong kerajaan, satu contohlah kan, pening lah. Isteri dia datang kepada Nabi, kata apa? At-taruddina alaihi hadiqatah, nak bagi balik ke kebun dia tu yang mahar tu? Dia kata, "Na'am, aku bagi balik." Nabi kata kat Thabit, "Iqbil al-hadiqata wa talliqha tatliqah." Terima, ambil balik mahar kau, talakkan dia. Perintah Nabi. So isteri ni, kalau dia ni memang jenis kahwin orang nak pergi, lepas tu nak talak, nak cari duit, itu berdosa lah dia. Tapi kalau dia memang bertengkar tu, nak tengok atas dasar apa. Dia memang tak ngam, memang tak boleh. Sebab tu kita hakim nak kena perinci masalah-masalah yang seperti ini. Saya bekerja sebagai penghantar makanan, bolehkah saya menerima tips dari pelanggan atas alasan sedekah? Boleh terima, tak ada masalah. Sebab dia bukan rasuah kita, kerja kita dah buat, dia bagi lebih upah kita hantar kat dia. Kalau dia kata ni bagi tips kat hang, lain kali makanan orang lain hang jangan duk hantar lah, pergi kat sebelah hampir buang. Yang tu tak boleh lah. Yang ni tips dia bagi pada kita di atas dasar ni. Okey. Soalan lagi. Apa tadi? Adakah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam boikot barang orang macam mana orang boikot barang Perancis? Adakah ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ni hal-hal yang seperti ini ada kaitan juga dengan urus takbir, cara manusia bekerja ataupun berurusan antara satu sama lain. Nabi Musa alaihi salam, pada zaman dia ada satu orang pengikut dia yang buat perangai pi buat anak lembu. Nama apa dia tu? Nama apa? Nama Samiri, kan? Mana Samiri? Kan? Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Ingat ayat dia kata. Musa kata, pergi, sesungguhnya engkau di dalam hidupmu engkau akan menyebut la misas, no contact, don't touch me. Sebab apa tu? Sebab hukuman kepada dia Allah bagi, orang tak boleh main bergaul dengan dia. Dia jadi terpinggir, dia tak boleh orang main dekat. Itu adalah salah satu hukuman kepada dia. Maksudnya hukum potong kontak ni zaman silam dah Tuhan buat dah kepada siapa? Samiri. Zaman Nabi SAW cerita apa? Cerita 3 orang yang kena pulau tu. Ingat tak? Perang apa tu? Dalam peperangan
dalam peperangan Tabuk. 3 orang yang masyhur yang dalam kisah itu, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah Al-Waqifi, seorang nama apa? Murarah Ibn Rabi' Al-Amri. 3 orang. Ka'ab bin Malik, dia anak dia Abdullah bin Ka'ab cerita. Pak dia dah habis, dah zaman dah Nabi dah tak ada dah. Pak dia cerita tak ada orang kata Ka'ab yang kena macam dia kena. Ka'ab bin Malik ni adalah sahabat Nabi SAW. Semua peperangan dengan Nabi kecuali perang Badar, semua dia join. Dia juga terlibat dengan perjanjian Aqabah. Kira orang kedudukan dekat dengan Nabi. Nabi ni kata dia, biasanya apabila nak pergi ke satu tempat, Nabi ni peperangan, baginda SAW tak habaq. Perang ni Nabi tak habaq. Nabi mana? Sebab simpan rahsia ketenteraan. Nabi tak bagi tahu. Tapi dalam peperangan Tabuk, Nabi bagi tahu. Sebab perang Tabuk berlaku pada keadaan yang panas, buah-buahan di Madinah pun duk keluar elok. Nabi suruh sahabat pasal nak pergi jauh, sehingga sebahagian para ulama sebut ayat law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihim syuqqah. Kalaulah perjalanan itu dekat, tempat sampainya dekat, sederhana, nescaya mereka mengikutmu. Tapi jauh dan di atasnya masyaqqah. Nabi bagi tahu nak pergi Tabuk. Bila Nabi bagi tahu nak pergi Tabuk, semua orang bersiap. Sahabat bersiap, siap kuda, bersiap apa. Kata Ka'ab, aku pun nak bersiap jugalah. Sehari demi sehari sak keluarlah pergi ambil cari barang nak pergi perang. Tak cari. Balik saja. Besok macam tu. Sampai duk macam tu keadaan, sehinggalah Nabi bertolak nak pergi perang. Dia tak pergi, duk tunggu. Bila dia duk tunggu, tak apa, dia keluar. Lepas tu dia, bila dia tengok Nabi pergi, dah tahu Nabi pergi, tak apa, dia tak asal lagi. Aku naik kuda, pecut, aku pergi. Kata Ka'ab, dibandingkan sebelum-sebelum tu, tak pernah aku sekukuh tu di segi kedudukan harta. Maksudnya kuda pun ada 2, duit pun ada. Nak dibandingkan perang sebelum ni yang aku pergi. Sehingga Nabi pergi hari demi hari, hari demi hari. Lama. Ka'ab tengok-tengok dia dah tak pergi. Duk tangguh-tangguh, Nabi dah berjalan lah banyak. Esok tak pergi, lusa tak igan Nabi lagi. Bila dia keluar jalan di Madinah, mula dia sedap. Tak ada siapa tinggal melainkan orang yang maghmusun bin nifaq, atau man azarahullah minad du'afa, melainkan orang-orang yang memang terkenal dengan munafik, atau memang orang yang lemah, memang Allah maafkan tak pergi perang. Tinggal betul. Nabi SAW bila sampai di Tabuk tu, dalam perjalanan Nabi berhenti, Nabi duduk, Nabi tanya, aina Ka'ab? Ma fa'ala Ka'ab? Ma fa'ala Ka'ab? Ka'ab buat apa? Satu orang daripada Bani Salamah, dia kata, habasathu burdahu, maksudnya wa nazru fi 'atfih. Dia maksudnya apa? Dia ni sedang diselimuti dengan harta dia, dengan kesenangan dia, dengan pakaian dia. Dia duduk syok. Mu'adz bin Jabal apabila dengar kontu kata, bi sama qulta, buruk perkataan kau ya Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khaira. Wahai Rasulullah, Ka'ab ni setahu kita ni orang bagus lah dia ni.
Muaz tolong bela untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Ka'ab duduk di Mekah, di Madinah. Nabi pergi nu sampailah Nabi balik. Nabi ni bila dia balik masuk ke Madinah, dia akan pergi duduk, dia akan masuk, dia akan pergi ke masjid dulu. Dia akan solat dulu 2 rakaat. Di situ dia akan jumpa orang. Geng-geng munafiqun, golongan munafik ni, seorang demi seorang, 80 orang lebih mari beritahu Rasulullah, saya memang nak pi baru ni, tapi itulah isteri dah masalah. Rasulullah, saya memang nak pi baru ni, adalah buah pula lah, tak ada siapa nak ambil di rumah. Macam-macam lah alasan. Nabi tak apa. Semoga Allah ampun kau. Semoga Allah ampun kau. 80 lebih. Ka'ab mai nak pergi jumpa Nabi. Dia kata, aku tak padan nak bohong Nabi. Bila Ka'ab mai, ini beza tuan-tuan. Orang kalau musuh kita tak apa, macam lebih kurang ambil dia. Tapi bila sahabat ni, sahabat, dia mari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia rapat mai tengok Nabi. Dia kata fatabassama tabassumul mughdab. Nabi senyum, tapi senyum orang marah. Dia pergi duduk ke Rasulullah. Ya Rasulullah, lau jalastu min indi ghairika min ahli dunia, kalaulah aku ni mari duduk di sisi selain daripada engkau di kalangan ahli dunia ni, aku akan reka cerita macam mana. Laqad u'titu jadalan, aku pun satu orang yang boleh fasih juga untuk berhujah ni. Walakin wallahi inni la'alam, tapi demi Allah aku tahu, kalau aku bagi tahu satu alasan yang engkau mungkin suka padaku, terima alasan ni, la yushikanna Allah an yusqitaka ghada, aku bimbang Allah akan bagi khabar dan besok Allah akan jadikan, Allah akan murka padaku, dan engkau jadikan engkau murka padaku. Kalau engkau tanya wahai aku, wahai Rasulullah, apa alasan aku? Aku tak ada alasan. Aku tidak ada sebarang keuzuran. Makana bi min uzur ya Rasulullah. Aku tak ada alasan. Aku memang kenderaan semua ada. Nabi diam. Nabi kata, amma hadza faqad sadaq. Adapun yang ni cakap betul. Faqum hatta yaqdiyallahu amrak, bangun ya Nabi, sehingga Allah menyelesaikan urusanmu. Dia bangkit. Ada orang sahabat dia kata, ni buat apa yang ada pergi cakap betul-betul, kenapa tak ikut mereka tadi, minta Nabi ampun sudahlah. Duk habang semua cerita-cerita ni, jadi payah. Dah, aku tak mau tipu. Dia kata, masa kat Nabi pun dia, sesungguhnya aku akan cakap benar wahai Rasulullah. Aku harap Allah lah ampun aku. Walaupun kau mungkin marah, Allah ampun aku. Lepas tu dia tanya, ada orang lain, geng-geng munafik aku tak mau, lain macam aku ni? Dia berkata ada. Hilal bin Umayyah Al-Waqifi dengan Murarah Ibn Rabi' Al-Amri. Rasa lega sikit. Dua orang ni orang ahli perang Badar, orang baik, orang saleh. Kau tidak, aku rasa aku seorang ya. Dia kata, dalam aku duduk situ, dalam hadis tu kata, sahabat telah memaklumkan Nabi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimina an kalamina. Rasulullah telah keluarkan arahan, orang Islam dilarang bercakap dengan 3 orang ni.
Larang cakap. Tu yang tuan-tuan baca. Tak kisah saya sebut ayat-ayat apa Allah turun dalam surah Taubah. Bila orang Islam larang, dia kata aku rasa dunia ni lain. Aku pergi, semua orang tak mau cakap dengan aku. Aku rasa aku dah tak kenal. Ni kan Madinah. Ada pun 2 orang sahabat aku lagi, Hilal bin Umayyah dengan Murarah Ibn Rabi', balik duduk di rumah, duduk menangis. Dia kata aku semangat kuat, aku pergi pasar, aku jalan-jalan, tapi semua orang tak cakap dengan aku. Semua tak cakap. Aku pergi sembahyang jemaah, aku bagi salam ke Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tak jawab. Sehingga aku tengok Nabi, aku kata hatiku, la'allahu harraka syafatai yarudda salami. Boleh jadi Nabi gerak mulut dia kot, jawab salamku. Bila aku tengok Nabi, Nabi tak mau tengok aku. Tapi aku tahu, bila aku tak tengok dia, dia tengok aku. Orang Islam semayang aku, tak ada siapa yang mau bercakap dengan aku. Tengok orang tak bercakap, semua orang tak mau bercakap. Sehingga aku teringat orang yang paling ku sayang, yang baik dengan aku, iaitu Abu Qatadah. Tuan-tuan, sahabat hebat. Nabi kata jangan cakap, semua tak cakap. Satu negara tu tak cakap. Aku pun tengok siapa tak layan aku panjat pagar Abu Qatadah tu, aku pergi masuk ke dia. Tengok Abu Qatadah tengok aku, tak mau cakap. Aku kata, ya Abu Qatadah, engkau orang yang paling dekat dengan aku. Anshuduka billahi hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulah. Aku seru engkau dengan nama Allah. Kau tahu tak, aku sayangkan Allah dan Rasulnya. Abu Qatadah tak cakap. Aku bagi lagi sekali, anshuduka billah hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulah. Aku seru kau dengan nama Allah. Kau tahu tak aku sayang Allah dan Rasulnya? Dia tak cakap. Aku kata yang ketiga, dia kata kat aku, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Dia kata fafadan ainai. Aku menangis sampai hati dia. Aku panjat balik. Aku pergi sampai ketika aku duduk di pasar, orang semua tak mau bercakap dengan aku. Mari surat daripada Malikur Ghassan, Raja Negeri Ghassan. Raja Negeri Ghassan tu dapat cerita Nabi pulau ni, ni dah sebulan ni. Semua kes pemulawan tu 50 hari. Raja Negeri Ghassan hantar surat mai kat dia. Telah sampai berita padaku, pada dia sebelum ni kan, kau ni ada orang nama juga kan, anna sahabaka qad jafak. Sesungguhnya sahabatmu yang ni Nabi telah tak layan kau. Mari kat aku. Tok Sadu tunggu sana. Raja tawar kat dia. Dia pun tengok surat tu. Wa hadza aidan minal bala. Ni satu lagi bala mai. Aku ambil, aku bakar. Aku duduk Madinah ni, aku rasa dah tak kenal ya. Pada hari yang ke-40, mari wakil Nabi kepada aku. Dia kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaraka an ta'tazila imra'atak. Atau ya'muruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'tazila imra'atak. Nabi memerintahkan engkau supaya engkau meninggalkan isterimu. Dia kata, kaif utalliquha aw madza af'al? Macam mana? Aku nak kena talak ke? Ataupun aku nak buat apa?
Taat dia kat Nabi. Bal dia kata la ta'tazilaha wala taqrabha. Engkau tinggalkan dia, jangan menggaulinya. Dia pun pergi ke isteri dia ni, ilhaqi bi ahliki, pi baliklah dulu kat keluarga kau sana sehingga Allah selesaikan urusan ini. Balik ya. Isteri Hilal bin Umayyah ni dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, Rasulullah, Hilal ni dia dah tua, dia kata, kalau aku tinggal dia ni tak ada siapa pula nak jaga makan dia apa semua. Bolehkah aku terus khidmat dia? Nabi kata tak apa, tapi jangan biarkan dia gauli kau. Dah Rasulullah. Dia sejak peristiwa tu Rasulullah dia kerja menangis. Tak ada apa dah dia. Dia duduk. Ka'ab duduk. Pada hari yang ke-50 dia tadi duduk di bumbung rumah dia. Dia duduk pas sembahyang subuh. Dia kata keadaan tu sama seperti yang Allah sebut dalam Quran. Keadaan Allah sebut apa? Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta dhaqat alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat alaihim anfusuhum. Kepada 3 orang yang tak pergi perang, Quran kata, yang Tuhan ampunkan mereka, hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahabat, sehingga bumi yang luas itu menjadi sempit kepada mereka, wa dhaqat alaihim anfusuhum, diri mereka juga menjadi sempit, tak tahu dah nak buat apa. Pas sembahyang subuh dia kata, tu ayat tu turun cerita Allah ampun. Kemudian Allah kata, wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih, dan mereka yakin tidak ada tempat kembali melainkan hanya pada Allah. Thumma taba alaihim liyatubu, kemudian Allah ampunkan mereka supaya taubat mereka diterima. Innallaha wat tawwabur rahim, sungguhnya Allah sangat pengampun dan sangat menerima taubat dan sangat pengasih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang bercakap benar. Kata Ka'ab ni, dia cerita dah habis ada macam ayat tu lah, dhaqat ni, sempit bumi. Dia kata ketika duduk di bumbung rumah aku, duduk fikir nasib aku, tiba-tiba dia kata aku dengar orang bunyi, abshir ya Ka'ab, ya Ka'ab bin Malik, abshir, wahai Ka'ab bin Malik, khabar gembira untukmu. Aku dengar suara tu, aku tahu dah selesai dah masalah ni, dia kata. Aku sujud. Bila aku sujud, dia kata, orang yang main habang tu, Ka'ab, telah turun wahyu. Ayat tadi telah turun wahyu, telah turun. Dia tak baca ayat, telah turun, Rasulullah telah lepaskan kau daripada ni. Dia gembira. Dia pun pergi habaq kat yang 2 orang lagi tu. Dia kata, aku ni pakaian luar ni hak tu 2 je dah, aku hadiah kat dia tu, sampai aku pun tak ada, kena pinjam pula orang lain punya seronok aku, baju ni aku bagi kan lah, pergi pinjam orang lain nak pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, apabila ayat tu, apabila berita bahawasanya pemulauan terhadap aku ni dah tamat, fayatalaqani an-nasu faujan, dia kata, orang ramai ni segombolan datang main peluk aku, datang main ucap tahniah. Tengok sahabat, Nabi kata pulau habis pakat main peluk, pakat main apa, semangat aku nak pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Aku pergi ke masjid, kau tengok Nabi duduk dengan para sahabat. Aku pergi tu, aku tengok Talhah bin Ubaidillah, dia bangun, dia lari mai pada aku, dia bagi tahniah pada aku. Tak, orang lain tak bangun, dia tahu, duduk dalam majlis tu. Aku tak akan lupakan Talhah, dia tak apa yang dia buat kat aku. Maksudnya dia ra'i aku. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Ka'ab, Nabi ni kalau dia suka, nampak dia muka tu suka, nampak bersinar muka Nabi tu, suka kat aku. Dia kata, abshir ya Ka'ab bi khairi yaumin mundu waladatka ummuk. Beri khabar gembira pada engkau, bi khairi yaumin marra alaika mundu waladatka ummuk, dengan sebaik-baik hari yang mana sejak mak kau lahir, ni lah sebaik-baik hari. Dia kata, ya Rasulullah, amin indaka amin indillah. Pelepasan khabar gembira ni dari segi Rasulullah ke dari sisi Allah? Nabi kata, bal min indillah, ini daripada Allah. Ayat tadi, wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaihi thumma taba alaihim liyatubu innallaha wattawwabur rahim. Ayat tu kepada tiga yang tak datang perang, sehingga bumi menjadi sempit pada mereka, diri mereka menjadi sempit, sehingga mereka itu yakin tidak ada tempat lari melainkan kepada Allah. Kemudian Allah mengampunkan mereka untuk diampun dosa mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah bersama dengan orang-orang yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata Rasul, ya Rasulullah, aku dah berniat bila Allah ampunkan aku ni, aku nak sedekahkan semua harta aku. Nabi kata, amsik alaika ba'da malik, pegang sebahagian hartamu, jangan bagi semua, kau perlu. Lepas tu dia kata, aku pegang harta aku di Khaybar, bahan kau ya. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku, innallaha najjani bisidq, sesungguhnya Allah telah menjadikan aku terlepas kerana aku bercakap benar. Maksud aku tak bohong hari itu. Wa inna taubati ya Rasulullah, wa inna min taubati ya Rasulullah alla uhadditha illa sidqan ma baqitu. Di antara taubat aku wahai Rasulullah, aku akan terus bercakap benar selagi aku hidup. Kata Ka'ab masa riwayat hadis ni, dia kata, aku tak tahu mana orang Islam yang pernah kena macam aku kena, tetapi sejak itu aku telah berniat aku akan cakap benar, sehingga hari ini masih aku bercakap benar. Semoga Allah mengekalkan aku. Masa dia riwayat hadis pada anak ada, aku terus bercakap benar. Tu Allah tawakunu ma'as sadiqin. Nabi ajak sahabat yang penting ketika misi penting, pulau berapa hari? 50 hari. Mereka sabar pengajaran kepada mereka, tapi hasil kesabaran mereka, turun Quran. Tuhan kata tiga-tiga mereka diampunkan oleh Tuhan. Sahabat lain mana ada? Pengisytiharan Tuhan, Allah isytiharkan, diampunkan tiga orang ni. Terangkat darjat mereka dalam Quran. Setiap kali orang baca Quran akan sebut kejadian mereka. Apa yang saya nak sebutnya, soalan tadi ialah panjang pula jawab soalan tu. Ialah cakap benar, ialah pulau ni, kalau Nabi boikot orang sahabat, nak didik dia supaya jangan buat macam tu. Hak munafik Nabi tak boikot. Okey, BP munafik Nabi tak apa, semoga Allah ampun dia. Tapi yang ni orang-orang yang benar Nabi didik sahabat. Satu pendidikan.
Kalau boikot Nabi itu sebagai pengajaran, yang bukan sahabat yang buat benda tak kena dengan orang Islam, boleh tak kita boikot? Boleh tak? Boleh. Ada orang kata zaman Nabi tak pernah ada boikot, Nabi tak ajak boikot. Ada. Nabi boikot 3 orang ni. Larang cakap. Tapi Nabi tahulah. Tapi kalau kena kita pasal seminggu lari keluar apa. Tapi Nabi tahu 3 ni kena ditarbiah dia. Tarbiah 3 ni supaya orang lain. Tapi masyarakat Islam, tuan-tuan, amazing pada zaman Nabi. Nabi kata jangan bercakap, semua tak bercakap. Balik rumah bini pun tak bercakap. Satu arahan, jangan cakap. Tapi kentalnya Ka'ab, tawaran raja dia tak terima. Bala mana dia kata. Dia kata, Rasulullah, aku selamat kerana aku cakap benar. Ni cerita apa ni? Apakah benar pendapat seorang isteri cerminan kepada suaminya? Betul ya? Isteri tuan-tuan cerminan kepada tuan-tuan, betul? Ada sebahagiannya betul, mungkin ada sebahagiannya tak berapa tepat kot. Isteri Nabi Nuh tidak cerminan pada Nabi Nuh. Isteri Nabi Lut bukan cerminan kepada Nabi Lut. Tapi isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerminan kepada ajaran Nabi. Ikutlah keadaan isteri. Mungkin orang boleh tanya juga, adakah suami cerminan pada isteri? Kadang-kadang ada. Tuan-tuan tak lah kan. Cuma saja nak habaq kat orang perempuan. Siapa urus suami kita ni? Kan? Isteri yang urus kan. Dalam adat kita, seperti mana kita sebut urusan rumah tangga ni, bab-bab rumah ni, baju kita lah apa, isteri kita. Kalau suami tu keluar rumah dengan selera, baju tak basuh, nampak kepiah pun tengok macam banyak warna dah ni kan, janggut pun tengok serabut macam saya kata, bihun pun ada celah tu, bekas ikan laksa pun ada, duduk di rumah dengan isteri. Kira orang boleh kata lah, mungkin dia sendiri cemerkap, isteri dia tak uruskan dia kan. Pakaian, bukan kita mesti, agama bukan suruh pakai baju baru, bukan semua orang ada duit, tapi manusia ni normal pakai baju sesuai dengan pakaian setempat dia, seluar dengan baju sesuai dengan pakaian dia. Pakai baju hijau seluar merah, ini daripada Kenya ke Ghana ni kan. Kalau isteri dia tak perasan, mungkin isteri pun tak apa tengok. Itu adalah isteri juga boleh jadi cerminan juga kan. Kalau isteri tu tak terurus caranya kan, bila suami tengok, orang ada juga isteri tengok teruk pakai baju ni, tak kemas, kereta dia pun teruk. Kalau dah suami tak berkemampuan, tak apalah, ternyata suami tak memberi perhatian, itu boleh jadi. Tapi nak dalam semua keadaan, taklah seperti itu. Ada apakah hukum perkahwinan adik-beradik sebapak berbeza ibu? Mereka berkahwin tapi setelah beberapa tahun baru mereka tahu mereka adalah adik-beradik. Apakah status pernikahan mereka dan anak mereka mohon pencerahan?
Perkahwinan mereka yang lepas, yang mereka tak tahu, tidak berdosa apa-apa, kerana mereka tidak menderhakai Allah dan Rasulnya. Tapi setelah mereka tahu, mereka adik-beradik dipisahkan perkahwinan mereka, dipisahkan, immediately dipisahkan. Adapun anak-anak tersebut dibinkan kepada bapaknya, tak ada masalah, dibinkan. Memanglah salah, tapi hari itu perkahwinan disebabkan berlaku bukan salah, tak tahu. Dan hal itu berlaku pada zaman Nabi, tentang anak susuan dan seumpamanya, dipisahkan. Anak dibinkan kepada bapaknya, tapi bapak dia dibinkan. Kadang-kadang orang kita ni dia berlebih sangat. Saya nak bagi tahu masalah kita, masalah nasab dengan masalah apa nama wali. Oh, sagi silap wali menikah jadi tak sah, 7 keturunan tak sah. Hai, ustazah ni lebih sangat dia ni. Tujuan wali bukan begitu. Wali itu ialah protector. Tujuan syarak tetapkan wali kerana syarak nak suruh protect wanita itu. Kalau dia kahwin, dia masuk dalam family lain, orang ingat dia ni perempuan, orang perempuan saja, dia lemah. Tidak ada tempat yang nak orang boleh mungkin buat nanya dia. Tapi orang kata hang jangan buat nanya, ni ada wali dia. Wali dia tu nama wali. Wali tu maksudnya protector. Maksudnya abang dia ke bapak dia, abang dia, maksudnya oleh kerana dia wanita masuk dalam keluarga orang lain, jangan anggap dia tak ada siapa-siapa. Dia ada protector dia. Itu tujuan dia. Sebab itu bila dia tak ada wali, fal sultanu waliyun man la waliyalah. Sultan menjadi wali kepada orang yang tak ada wali. Sebab at least dia tahu pemerintah protect dia. Itu tujuan wali. Sebab tu dalam mazhab Hanafi, kalau wanita tu dah berkemampuan dan seumpamanya, mereka benarkan kahwin tanpa wali. Dan mereka terima balik bantahan wali, kerana jika bantahan itu terbukti. Misalnya jika dia kahwin, wali kata tak patut dia kahwin lelaki ini, dia ni dididik dengan baik, lelaki ini kaki dadah, wali ada hujah, dia terima pendapat wali. Dalam mazhab Hanafi lebih longgar dalam masalah ini. Sebab itu kadang-kadang mai orang kita ni, bila wali tersilap, keturunan anak semua jadi tak sah, bin jadi tak betul, kena tarik. Amboi, dia pandai lebih kan. Dia exaggerate isu ni. Kalau dalam syarak ni, dalam bila berlaku perkahwinan, ada bab hatta bab wati syubhah, persetubuhan yang syubhah. Ada bab kahwin fasid. Fasidnya perkahwinan, dia tak cukup syarat, dia terlepas syarat tentu-tentu, ataupun dia terlepas perkara yang tertentu yang menjadi khilaf umpamanya, dia tetap dibinkan, diwalikan seperti biasa. Cumanya teknikal-teknikal itu dipisahkan oleh para penguasa demi memberikan jaminan keselamatan kepada wanita itu. Dia syarak, ada sebab dia letak benda-benda tu. Mai satu, kalau ni dah wali tersilap, anak cucu semua dah jadi anak zina, cicit jadi anak zina, dia buat cerita macam tu. Elok sikit ustazah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.